tuan, sahabat kita ni, anak kekanda saya ni, dia buat umrah. Bawa-bawa berjemaah pergi umrah. Jadi tanpa vaksin. Vaksin tak macam kita. Baru sampai semalam, alhamdulillah selamat. Mengerjakan umrah tak kena koronti semua. Apa rahsia dia? Macam mana kita nak pergi umrah tanpa ni? Okay, mungkin kita kena kontak dia. Jadi kita dengar apa perkongsian daripada adinda saya, kekanda saya. Silakan. Aku pun dah kena ikat lah, Pak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemain ke ni? Okey. Baik, terima kasih Tuan Wawai, Azizi dan semualah. Dan masa ni saya nak ucapkan salam takziah lah kepada Tuan Wawai atas kepergian anak mudanya. Dan saya yakin bila anak syurga ni dah dijemput awal, dia akan tarik mak ayahnya ke syurga. InsyaAllah, amin. Okey. Jadi, untuk malam ni, saya nak kongsilah kepada semua pendengar-pendengar di YYCC, di mana saya baru balik daripada mengerjakan ibadah umrah pada 22 Februari secara DIY. Sebab kita tahu kalau kita nak pergi dengan travel agency, memang semua travel agency memberikan kepada suntikan vaksin. Jadi saya ni sudah maklum yang saya memang tak ambil vaksin. Jadi saya memang antara individu yang tak terima vaksin dan menolak vaksin dan mengajak rakan-rakan ataupun orang yang kenalan saya supaya tidak terima vaksin. Jadi saya telah, alhamdulillah, rezeki Allah menerima saya untuk menjejakkan kaki ke tanah suci di Mekah dan di Madinah tanpa satu dos pun, alhamdulillah. Jadi cara ataupun macam mana saya boleh sampai sana adalah beberapa teknikal yang kita perlu study. Saya pun sebelum saya ke sana, saya dah study lebih kurang 2 ke 3 bulan. Saya tengok apakah yang keperluan di sana, apa keperluan di sini yang kita perlu cari kelopongan untuk orang kata selalu merentas negeri. Ini merentas negara. Saya pun bukan kata, inilah orang kata macam Tuan Wawai kata, kita buat dulu, rempuh dulu, apa nak jadi. Tapi alhamdulillah, apa yang saya rempuh tu, tak ada apa-apa sebarang kesulitan, semuanya dipermudahkan. Jadi bila saya sebut, saya dah study sikit-sikit tu, saya tengok memang betul ya, keperluan negara Arab Saudi untuk menerima orang luar masuk, sama ada yang vaksin ataupun tidak, dia terima dua-dua. Sebab di immigration sana pun dia memang asingkan antara yang vaksin dan yang tak vaksin. So, yang tak vaksin adalah laluan dia dan yang vaksin adalah laluan dia. Dan cuma untuk mengejarkan, untuk masuk ke masjid, memanglah dia perlukan orang yang ada dos, orang yang ada vaksin. Tetapi adalah orang kata cara tertentu yang kita kena bijak sebenarnya. Dia macam SOP di Malaysia, walaupun memang keadaan tu dah wartakan untuk nak masuk scan kena ada vaksin, nak masuk scan kena ada vaksin. Tapi ada beberapa cara yang kita boleh masuk tanpa diketahui lah oleh orang yang duk jaga masjid tu. Jadi saya contoh pada awal sikit lah, saya ringkaskan sikit. Jadi so kita nak pergi ke umrah ni, yang pertama kali saya minta tuan-tuan untuk tengoklah mana-mana airlines yang menerima orang yang vaksin ataupun orang yang tak vaksin ya. Dia macam ni lah, macam kita nak pergi kedai makan. Kita tengok kedai makan ni memang dia kerah, dia tegah, tak ada vaksin tak boleh masuk. Tak apalah, kita pergi kedai lain, pergi kedai Tom Yam, pergi kedai Patani yang tak perlukan vaksin pun. Jadi kita boleh pilih, kita study dah sikit, tengok airline mana yang longgar bab-bab tu, kita pilihlah airline tu. Kemudian visa pun kita boleh apply sendiri. Saya guna visa pelancongan, kita apply lah melalui visa pelancongan. Kemudian kita kena isi mukim. Dia di Saudi tu dia satu benda baru nama mukim untuk kita isi dalam tu. Kemudian tempat yang paling saya risau untuk nak menembus ke luar negara ni, yang pertama masa boarding pass, masa nak ambil tiket. Alhamdulillah, kita bagi pasport apa semua settle. Kemudian masa nak turun immigration tu pun tak ada dia tanya kita, sebab kuasa vaksin tak vaksin ni bukan dekat immigration. Bila saya pergi dekat immigration tu, dia tak tanya pun awak ni satu dos ke, booster ke, apa ke. Dia ambil pasport, dia cop, perak, kita pun settle. Dah sampai dah masuk tempat tunggu tu, masuk flight, alhamdulillah saya kata okay, first part yang pertama ni dah settle, jadi tak ada masalah. Kemudian dah kita boleh naik flight tu, kita pun dah sampai di sana. Dan di immigration sana pun tak tanya awak ni booster ke apa ke tak. Saya terus kepada saya batok, terus cop pasport. Kemudian lepas lah itu, ambil beg apa semua, naik bas.
Kemudian pergilah ke tempat penginapan. Okey. Dan di sana semua sedia maklum, dia ada My Sejahtera juga macam kita, nama dia Tawakalna. Jadi Tawakalna ni memang kita kena install lah, sebab untuk kita apply mana-mana nak masuk ke kedai-kedai. Tapi sana pun macam kita juga, tuan-tuan. Ada kedai, memang boleh kata 99% kedai yang saya masuk tu termasuklah supermarket besar. Supermarket yang macam Mid Valley ke apa ke tu, memang tak minta pun awak ni dos ke tak dos ke apa ke, tak ada. Sebab mereka pun nak niaga, mereka memang orang Arab ni dia kaki niaga dia kuat. Dia tak kira. So saya masuk pergi kedai jubah ke, kedai minyak wangi ke, pergi kedai apa saja kedai pun dia tak minta pun Tawakalna untuk tengok. Cuma untuk nak masuk masjid memang dia perlukan satu lagi aplikasi Iqtamanna tu. Yang tu dia ada dua kaedah lah untuk tuan-tuan yang nak pergi di awal ni. Jadi dia memang pertamanya kalau tuan-tuan ada kenalan di sana, ada family kan dekat sana, gunalah dia orang punya phone tu. Dia orang tak check detail pun kita punya IC dalam tu, kita punya pasport ke, kita punya apa ke, dia tak check pun sedetail-detail tu. Dia tengok kita punya app tu duk klik-klik terus dia benarkan masuk. Itu satu kaedah lah. Yang kedua, confident. Confident ni tak ramai yang ada. Confident ni tak tahu lah, masing-masing skill tu kata. Mungkin skill sama ataupun cara body language kita. Saya confident dia masuk. Memang alhamdulillah dapat buat umrah wajib, umrah sunat, tawaf sunat. Alhamdulillah tawaf wida pun saya boleh buat. Tak ada masalah. Dia adalah sebab nak tawaf umrah ni kena berihram, kena pakai ihram apa semua. Dan bila nak tawaf sunat ni, dia kena naik ke tingkat satu dan ada orang check lah. Tapi saya dengan confidentnya, kita tengok timing yang sesuai, orang kalut waktu tu, kita pun pakai ihram, masuk, dapat tawaf di depan Kaabah. So tak ada apa-apa masalah, tak ada siapa kacau pun. Dan waktu semayang pun dah, waktu saya pergi tu masih lagi penjarakan sosial. Tapi polis sana tak boleh nak kawal sebab memang orang akan rapat. Jadi hari ni alhamdulillah tengok berita pagi tadi dah dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi di mana tak ada lagi dah penjarakan sosial di masjid-masjid. Dulu di dua masjid je, sekarang semua masjid di Arab Saudi dah tak ada lagi penjarakan sosial. Semakin longgar dia orang punya SOP. Tapi kita di Malaysia pelik, semakin ketat. Nak pula booster, nak pula itu, nak pula ini. Dia sangat-sangat pelik lah Malaysia ni, kita pun tak faham. Sedangkan di sana berjuta-juta orang. Dan bahkan mereka juga umumkan semua negara dah dibenarkan masuk. Sebelum ni ada beberapa negara yang disekat untuk masuk ke Arab Saudi. Sekarang ni dia buka open semua negara untuk masuk. Dan dia buka juga kelonggaran boleh semayang apa-apa. Jadi bayangkan kelonggaran SOP di sana tu nak dibandingkan dengan Malaysia yang sangat ketat dan sangat rigid. Dan sangat tak patut pun dia buat begitu, mengasing-asingkan orang yang vaksin tak vaksin dan sebagainya. Itu semua punca kepada perpecahan kita. Jadi apa yang saya buat di sana, alhamdulillah semua settle. Saya masuk masjid, masuk Raudah, saya masuk Masjid Nabawi, saya ziarah Nabi, saya buat umrah sunat, saya pergi ziarah-ziarah semua, taif dan sebagainya, semuanya lancar dan tak ada tempat pun yang duk minta saya punya vaksin, saya punya dos ke apa. Jadi tuan-tuan, saya nasihatlah, mungkin ada dalam ni yang masih lagi baru, yang takut-takut ataupun yang tak pernah jumpa lagi mak ayah, yang takut nak entah negeri dan sebagainya. Saya rasa benda tu dah boleh buanglah jauh-jauh benda tu. Kalau hak ni pun tak lepas, susahlah kalau nak keluar negara kan. Jadi benda ni kadang-kadang kita kena tengok juga, kita jangan betul masa tu bawa kita. Janganlah kita betul-betul sangat dengan SOP yang ada tu. Kadang ada masuk di sebalik SOP lain tu yang kita boleh buat. Walaupun dalam SOP tunjuk orang yang nak hantar negeri ni kena ada 2 dos. Tapi adakah polis duduk jaga di sepadan jalan? Jadi kita ambillah peluang tu, orang yang tak vaksin ni supaya pergi merentah negeri tanpa ada masalah apa-apa pun, nak masuk kedai ke apa-apa, begitu juga. Dengan apa dua tempat-tempat mana pun, kita jangan terlalu betul. Memang kadang-kadang kedai tu tanpa je nak vaksin, nak dos apa semua, tapi dia tak tengok pun, kita pun boleh masuk macam tu je. Okey, baik. So, berbalik pada saya punya kisah di Mekah tu, saya pendekkan cerita. Waktu nak balik pun, saya pun antara tempat yang saya risau juga waktu nak balik. Duk risau kena compound, isu macam mana, saya kata tak apalah, kena compound lah sebab di sana tu dah settle. Di Mekah tu semua settle yang saya dah lepas. Cuma saya takut sangkut di sini, saya kata tak apalah, apa nak jadi pun jadi. Asalkan saya punya umrah selamat,
saya punya umrah selesai, biar sangkut di Malaysia tak apa dah. Jadi saya pun malam sampai di airport Malaysia pukul 8.48 malam. Turun flight, saya turun last sekali sebab saya tak nak lah bercampur dengan, dalam flight tu dia banyak jemaah lain juga, saya solo. Saya pun turun jalan pelan-pelan. Masa saya balik tu saya pakai t-shirt dia, saya tak pakai lagi ubah. Walaupun nampak macam balik umrah. Sebab kita study SOP umrah ni macam mana, tapi kita jangan tunjukkan sangat yang saya mesti balik umrah. Sebab bagi saja kalau apa-apa jadi pun, saya akan guna SOP pengembara luar yang tiba di Malaysia. Kita baca benda-benda SOP ni sebab kita yang nak buat sesuatu benda yang langgar SOP, jadi kita study apa benda yang ruang yang kita boleh masuk. Jadi saya dah standby dalam benda tu. Jadi saya beli umrah, saya pakai t-shirt, saya pakai jaket, pakai seluar biasa, pakai zipper je. Pakai zipper, saya pun turun, adalah KKM tunggu. Saya rasa ni prosedur untuk semua kot. So KKM tunggu. Dia pun tengok saya punya mass sejahtera saja, bukannya saya pergi umrah ni saya tipu ke apa, sebab saya nak ikut prosedur betul. Saya isi mass sejahtera, yang pre-departure form tu untuk orang yang luar negara nak balik ke Malaysia, dia kena isi pre-departure form tu dekat mass sejahtera tu. Walaupun mass sejahtera saya memang tertulis unvaccinated, tapi saya isi dan terus sekolah anda perlu kuarantin selama 10 hari. So settle lah. Jadi maknanya benda tu memang ada SOP dan kita tak perlu takut. SOP untuk orang tak vaksin ni ada. So follow lah yang tu. Kemudian saya pergi dekat KKM tu, dia pun tengok mask saya, dia terkejut. Belum vaksin ke? Saya pun kata, belum. Okey, jadi cik perlu kuarantin 10 hari. Nanti hari yang ke-8, cik perlu buat swab test. Lepas tu hari ke-10, cik boleh bebas lah. Saya pun, macam tu je. Okey, so maknanya, nasib baiklah orang KKM tu faham. Kalau tak faham, memang nak sekolahkan juga di situ. Jadi, saya pun dapat borang kuning tu. Kat borang kuning tu, memang dia dah sediakan 3 jenis. Untuk orang yang lengkap booster, 5 hari, orang yang ada 2 dos saja 7 hari, dan orang yang tak vaksin 10 hari. So maknanya benda tu memang boleh. Mereka sendiri yang sediakan. Kalau benda tu memang tak boleh salah, saya rasa diorang akan sediakan borang yang hanya menulis orang yang booster dan orang yang ada 2 dos sahaja. Tetapi borang kuning yang saya isi tu, dia ada 3 bahagian untuk orang yang booster, orang yang 2 dos dan orang yang tak vaksin. Jadi benda tu sebenarnya boleh. Mungkin digempur-gempurkan kompang lah apalah. Dan saya tengok juga, tak ada pun pegawai KKM yang standby buku kompang saman. Tak ada pun. Dan lepas pada saya pakai gelang tu macam biasalah. Memang kena pakai jam apa-apa semua. Lepas tu, saya lepas pakai gelang tu, lepas tu kemudian swab test. Kita ikutlah dia umrah, apakah dia umrah ke dia yang bukan umrah. Lepas tu pergi swab test, dia tak tanya apa pun. Sebab dari seborang tu, dia swab test, kemudian saya pergi immigration, dia duduk sembang sikit dengan saya, dari mana saya sebut Jeddah. Oh Jeddah, okay. Maknanya setiap checkpoint yang saya pergi tu, tak ada pun yang gila-gila punya duduk minta kita punya vaksin dan sebagainya. Dan saya rasa sama ada yang immigration tu memang bukan bidang kuasa dia pun, immigration Malaysia lah. Bukan bidang kuasa dia nak tahan kita, tak ada vaksin, awak tak nak masuk Malaysia. Kita orang Malaysia kot. Jadi dia pun relax, dia cop saya punya pasport, saya pergi ambil beg, saya balik rumah. Ayah saya ambil semalam. Jadi sebenarnya boleh untuk orang yang umumnya orang yang tak vaksin ni untuk keluar negara tu boleh. Jadi cuma kena study sikit lah airline mana, negara mana, dan bila nak masuk ke masjid di tempat-tempat tu memanglah ada beberapa SOP mereka yang kita kena ikut, tapi kita pun kena bijak juga. Nak masuk tu time mana, pakaian kita masuk masjid tu macam mana untuk dibuat masa mana buat umrah tu. So benda tu alhamdulillah lah semuanya dah mudah. Saya pun dah balik Malaysia, saya pun dah isi HSO tu, saya isi dia lah, saya ikut dia protokol yang KKM cakap, isi dia lah. Sebab masalah, so saya dah isi semua. Sekarang saya duduk berkuarantin di Wipoleh. Siapa yang nak makan buah kurma boleh main. Boleh main. Jadi itulah perkongsian saya sikit. Cuma saya nak nasihat lah kepada semua. Yang ni mungkin untuk nak pergi dengan travel, saya yakin lah travel takkan terima orang yang tak vaksin. Cuma untuk yang DIY ni boleh buat. Cuma mungkin seorang ataupun dua orang, kalau ramai-ramai tu saya tak pastilah macam mana kan. Cuma atas skill ataupun rezeki lah. Rezeki untuk dapat ke sana tu dan dipermudahkan. Saya pun alhamdulillah ketakutan saya tu semakin lama semakin kurang dan dapat melaksanakan umrah dengan baik. Dapat ziarah, dapat masuk laudah, dapat pergi macam-macam lah aktiviti yang selalu orang buat kat sana tu saya dapat buat dengan sempurna, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi itulah tuan-tuan, janganlah takut. Kita itu
Saya tak suruh pun tuan-tuan rentah negara, cuma duduk di meja jangan terlalu betul dengan SOP yang mengarut dan memecah belahkan tu. Kita kena cerdik sikit, kita kena banyak tengok kelompokan SOP tu yang kita sebenarnya boleh buat pun benda tu. Itulah saya nasihat sikit lah di hujung-hujung tu. Okey. Alhamdulillah perkongsian Ya. yang sangat menarik. Terima kasih kerana saya. Itu dah bukti tu lah, bukti yang ada cara dia untuk orang yang tidak divaksin. Sebab apa saya berani bercakap selama ni orang boleh pergi ni? Sebab you kena baca basic SOP saja. Pengembara daripada luar negara yang belum divaksin, samalah juga negara lain. Okey, dia dah ada benda ni. Beza kita adalah kita nak naik airline yang mana. Kalau Asia confirm tak lepas. Jadi you kena cerdik cari tiket flight. Kalau nak pergi dengan agensi jangan mimpi ya, jangan mimpi. Jangan mimpilah. Jadi dah ada satu testimoni malam ni. Orang kita sendiri dah berjaya mengerjakan umrah dan mendoakan kita semua kawan-kawan ahli grup di depan Kaabah. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Dan depan mata tuan-tuan, bagaimana cara dia? Saya boleh buat sebenarnya template dia. Tapi bila kita dah berjaya, jadi kita dah tahu cara dia. Maksudnya sebenarnya boleh. Tapi macam saya cakap lah, engkau baca kat dinding tulis 2 dos, engkau takut duduk termenung kat depan tu, aku tak boleh masuk. Mentaliti kita. Sepatutnya kita pergi buat biasa. Scan biasa, app macam orang lain. Tapi baca, sini 2 dos lah, tak boleh masuk. Kan bagi benak saya kan saja. Nampak tak? Boleh sebenarnya. Lepas tu, kedua, yang akan jadi masalah, siapa yang jaga? Macam sahabat kita cerita tadi, orang KKM pun faham. Sebenarnya, memang ada polisi untuk orang tak divaksin. Karantin 10 hari, isi HSO. Yang bercakap ni polisi maker. Kita takkan cakap benda yang tak boleh. Tapi, disebabkan Muhyiddin Yassin, kau punya bekas Perdana Menteri lembap ni bercakap dulu, semua orang faham, orang tafsir benda tu sebagai arahan. Lembu dalam agensi kerajaan ni mulalah keluarkan perkeliling surat nak ambil lesen 2 dos. Sebab apa? Sebab babi Muhyiddin Yassin. Bila menteri keluar statement, orang tafsir sebagai arahan. Dan sekarang ni kau tak nak betulkan benda tu. Simple je nak perbetulkan, okey? Memandangkan 98% rakyat kita telah divaksin, kita dah berjaya mencapai herd immunity. Saya nak mengumumkan digital certificate kita dah tak pakai dah. Tapi lembu mana terfikir? Kita ni selagi kau tak tarik balik digital certificate Cak Ayam Haran Jadah Mas Sejahtera kau tu. Selagi itulah kita ni. Jadi bermula malam ni. Kempen uninstall My Sejahtera. Jeng. Siapa ada My Sejahtera dalam telefon dia, masuk neraka.